Korang pernah tak rasa jealous bila tengok orang lain buat design, nampak lawa je dia design, nampak pro je. Tapi bila time korang sendiri nak design, satu habuk pun tak reti. Korang tak tahu pun nak start daripada mana. Kalau korang ada rasa macam ni, saya boleh jamin yang korang mesti tak pernah guna lagi Canva kan. Canva tu apa? Canva ni dia adalah sebuah alat design yang membolehkan korang buat design dengan sangat-sangat mudah. Kalau dulu kita nak hasilkan sebuah design memang susah gila lah orang kata. Tapi sekarang tak dah. Dengan Canva ni, korang nak buat satu design tu 2-3 minit pun boleh siap. So tahun lepas, saya dah share dah tutorial macam mana korang nak design guna Canva ni. Tahun ni saya akan share lagi update terbaru macam mana cara korang nak design menggunakan Canva. Canva ni dia dah terlalu banyak update. Along this video saya akan share banyaklah update feature terbaru dekat Canva ni yang agak mind blowing. Korang tengok tutorial ni sampai habis. Pergi dulu dekat Canva, type Canva, klik je login. Okay, kita klik pangkah ni. Now ni adalah paparan kita bila kita masuk dekat Canva. Nampak tak? Paparan dia pun dah berlainan dah daripada paparan yang sebelum ni. So dekat sini, dekat bahagian your designs ni, korang boleh baca kat sini what will you design today kan. Okay, dalam kotak ni korang boleh tulis korang nak design apa. And kat sini dia ada 3 bahagian. Your design ni untuk korang cari design-design korang yang sebelum ni. Okay. And then dekat bahagian template ni, dekat sini korang boleh type template apa yang korang nak. Canva dah sediakan template untuk kita guna. Kita tinggal just edit je. Katakan korang nak design poster kan. Korang type lah poster. Okay. Tekan enter. Lepas tu keluarlah poster. Macam-macam jenis poster kan. Okay, kalau tengok poster makanan yang banyak keluar dekat sini. Kalau korang nak poster pasal benda lain pun, korang type je lah. Biar lagi spesifik orang kata. Contoh, saya nak poster pasal anti-bully. Poster. Nampak? Poster pasal anti-bully dah keluar dah. Kalau korang nak buat resume, klik resume, enter. Dah keluar resume. Klik, tinggal edit je. And then Canva AI. Ni salah satu feature terbaru lah yang Canva dah update. Memang Canva AI ni sebuah feature yang power lah, okay. Kat sini korang boleh minta je Canva AI ni buatkan apa-apa untuk korang. Nanti dia akan buatkan. Dan nama pun AI kan. Okay, korang tinggal tulis je arahan korang dekat sini. Contoh kan, saya minta Canva ni buat a cute cat. Saya nak minta dia buatkan gambar lah, image. Dekat sini korang boleh pilih lah nak style macam mana kan. Contoh saya pilih style kreatif ni. Lepas tu kat sini aspect ratio, nak size gambar macam mana, ratio dia. Ini kita klik submit. Lepas tu dia akan buatkan untuk kita. Nampak? Okay. And kalau korang nak kembali kepada pilihan yang asal, korang klik pangkah ni. Nanti dia keluar balik yang asal. Okay. Yang ni kalau kita nak dia buatkan design untuk kita. Yang ni nak buatkan gambar macam saya tunjuk tadi. Yang ni nak buatkan dokumen untuk kita. Yang code ni pun salah satu feature yang power lah. Korang boleh minta dia buatkan apps untuk kita. Okay. Dulu kita kena upah developer kan, apps developer untuk buat apps. Tapi sekarang kita minta Canva je buatkan untuk kita. Dia boleh buatkan apps untuk kita. And then video clip. Yang ni kalau korang nak minta dia buatkan video clip lah. Okay, untuk Canva AI ni saya akan explain dengan lagi detail dalam video seterusnya. Saya akan ajar juga teknik-teknik yang korang boleh guna untuk dapatkan result yang lagi best. So for now kita continue macam mana cara kita nak design dekat Canva ni. Okay, now kalau korang tengok dekat tepi ni kan, yang ni basically lebih kurang je dengan kat tengah ni. Home ni adalah design korang. Project ni pula projek-projek yang korang dah buat sebelum ni. Templates ni sama je dengan yang ni. And then brand ni adalah assets yang korang selalu guna untuk associate dengan korang punya brand. Korang ada font yang korang selalu guna untuk associate dengan brand perniagaan korang. Korang boleh upload lah dekat Canva. Nanti dia akan simpan dekat bahagian brand ni. Basically brand ni it's your identity lah, okay. Lepas tu kita ada Canva AI, sama je, okay. Korang boleh je nak tekan dekat sini ke, nak tekan dekat sini ke, sama je, okay. Okay, kalau korang tekan dekat your designs ni kan, dekat bawah ni korang boleh nampak ikon-ikon presentation, social media, video and so on. Yang ni semua adalah design-design yang selalu kita guna. So dia letak dekat sini siap-siap. Shortcut dia bagi mudah untuk kita klik. Boleh tengok ada dokumen, whiteboard, sheet. Canva sheet ni pun salah satu feature yang memang bagi saya mind blowing lah. Okay, kalau sebelum ni korang guna Excel, korang try guna Canva sheet. Tengok apa beza dia. Saya dah cerita full dah pasal Canva sheet ni dalam video saya yang sebelum ni. So kalau korang tak tengok lagi, boleh tengok dalam playlist info Canva. Custom size ni kalau korang nak buat size sendirilah untuk design korang tu, klik je. Lepas tu kat sini boleh masukkan size berapa yang korang nak, lebar dan tinggi dia. And then yang ni korang nak guna inci, milimeter, sentimeter, pixel, boleh. Lepas tu kat sini korang boleh upload apa-apa file daripada device korang. Let's say korang nak edit PDF kan, korang boleh upload PDF korang tu ke dalam Canva. Klik upload file, pilih PDF file korang. Lepas tu nanti dia dah upload dalam Canva ni, korang boleh edit lah
PDF tu. Okay, now kita akan mula create design kita. So untuk tutorial ni saya nak guna A4 document. Jadi saya klik create kat sini. Kat sini korang boleh tulis lah korang nak create apa kan. So saya nak kertas A4 untuk tutorial ni. Saya type je A4 and then boleh pilih nak A4 yang mana satu kan. Ada macam-macam bentuk, ada landscape ada, portrait ada. So saya pilih yang portrait. Ni adalah paparan yang kita akan nampak bila kita create design tu. Okay, ni adalah workspace kita. Dekat atas ni ada menu bar. And dekat tepi ni adalah side panel. Okay, jadi sebelum kita mulakan design dekat atas kertas A4 ni, saya akan explain dulu secara sepintas lalu section-section yang ada dekat tepi ni. Okay, so kita mulakan dulu dengan bahagian design. Okay, design ni tempat untuk kita cari template sedia ada lah yang Canva dah sediakan untuk kita. Okay, macam lebih kurang yang mula-mula masa saya tunjuk tadi. Kalau nak cari menu, type menu. Kalau nak cari planner, type planner. Apa-apa template lah. Okay, kalau korang nak dapatkan hasil yang lagi spesifik, korang type dengan lagi spesifik lah. And kalau korang tengok ada butang upload kat sini kan, korang boleh klik and boleh upload lah file daripada device korang juga kat sini. Icon-icon yang ada crown ni kan, yang ni kalau korang ada Canva Pro, korang boleh gunalah template yang ada crown ni. Kalau yang ni kan yang tak ada crown ni kan, yang ni template free, korang boleh guna dengan free lah. So katakan saya berkenan dengan template weekly planner yang ni kan, jadi nak guna tu korang klik je. Okay, dia akan auto masuk ke dalam canvas korang. Kita undo balik. Nak undur perbuatan kita tu, kita klik kat atas ni. Okay, undo. Now kita pergi ke section seterusnya, section elements. Okay, kat sini korang boleh dapatkan pelbagai jenis elemen. Ada bentuk, ada frame, ada table, ada line. Okay, boleh tengok, boleh baca. Kat sini dia akan letak elemen-elemen yang kita baru je guna. Kat sini pula kita boleh tengok elements ni by kategori. Katakan dekat dalam design korang ni korang nak masukkan table kan, tapi korang tak tahu nak letak table yang jenis macam mana. So korang boleh browse by categories lah. Okay, klik je tables ni and then pilih tables mana yang korang suka. Okay, ada banyak lagi kategori yang lain macam sheets, charts, graphics, photos, videos, forms, mockups, 3D kan. Okay, katakan saya nak elemen bunga. So saya tarik je kat sini flower. Lepas tu kita klik enter. Okay, kalau boleh korang tulis keyword dekat sini dalam bahasa Inggeris lah, sebab bila korang tulis dalam bahasa Inggeris, hasil yang dia beri lagi banyak. Okay, now korang tengok ada pelbagai jenis bunga and dia bagi dekat kita banyak jenis format. Ada dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar, dalam bentuk frames pun ada, dalam bentuk mockup, dalam bentuk 3D, dalam bentuk video, dalam bentuk audio. Okay, yang ni lagu lah. And then dalam bentuk shapes. Graphics ni beza dia dengan photos. Graphics ni biasanya dia tak ada background. Okay, kalau photos ni dia ada background lah dekat belakang. Jadi kalau korang nak tengok dengan lebih detail, korang boleh klik see all dekat tepi ni. Lepas tu korang boleh nampak dengan lagi banyak lah. So yang ni untuk grafik, nampak ada banyak pilihan. Okay, mungkin korang nak kategorikan pula ikut warna. Korang boleh klik je color ni. Lepas tu pilih lah warna apa yang korang nak. Katakan saya nak cari bunga yang warna hijau kan. So saya klik je line ni. Nampak bunga yang warna hijau pun dah keluar dah. And then korang boleh pilih juga nak orientation yang jenis macam mana. Lepas tu animation. Okay, animation ni yang static ni kalau bunga tu tak bergerak lah. Tapi kalau korang nak bunga tu bergerak, pilih yang animated ni. Okay, so saya tick animated. Okay, yang animated ni tak ada untuk gambar bunga tu. Okay, sebab yang warna hijau ni tak ada bunga yang bergerak. So sebab tu dia kata tak ada kat sini kan. Jadi kalau kita nak cari bunga yang bergerak, tak kisah mana apa-apa, korang untick balik yang ni. Nampak dah keluar dah bunga yang bergerak-gerak. Nampak kan? Ni bunga mengembang. So kita pangkah balik kalau nak kembali kepada asal. Kalau korang perasan kan, dekat sini ada yang gambar star-star macam ni. Lepas tu generate image ni, yang ni maksudnya korang boleh create image tu menggunakan AI. Katakan saya nak gambar yang ada ejaan nama saya. So saya just tulis je lah kat sini, a cute name of Husna. Okay, lepas tu kita minta AI yang generatekan image untuk kita. Nampak tak? Dah keluar dah. And then kita teruskan ke bahagian teks. Dekat bahagian teks ni korang boleh masukkan teks lah. Okay, masukkan teks tu korang boleh klik dekat sini. Nanti teks tu akan masuk dan korang boleh tulis je teks korang. Ataupun cara nak cepat nak masukkan teks box ni, korang tekan je T dekat keyboard korang tu, nanti terus keluar teks box untuk korang letak teks korang. Okay, and kalau korang scroll ke bawah lagi, okay, kat sini korang akan nampak apps-apps yang korang boleh guna lah untuk create teks korang dengan lagi kreatif. Okay, and untuk guna apps-apps ni, boleh nampak yang ni kena ada Canva Pro juga sebab ada crown icon kan. Okay, lepas tu kat bawah ni lagi dia ada font combination. Okay, mungkin korang tak tahu nak guna font apa untuk nak bagi nampak teks korang tu lagi style. Korang boleh pilih lah dekat sini. Dia dah bagi dah combination yang sesuai untuk korang guna.
Okay, boleh pilih je. Lepas tu korang nampak tak Magic Write kat atas ni? Yang ni kita guna AI untuk bantu kita tulis apa je yang kita nak. Best kan? Kita klik je Magic Write ni. Lepas tu korang type je katakan korang kena buat artikel pasal something kan. So korang tulis je lah kat sini tajuk artikel tu. Katakan saya nak 5 ways to become successful people, and then kita generate je. Dia akan buatkan untuk kita artikel tu. Nampak? Ada benda yang saya nak adjust. So saya klik je this but use more natural language that can be easy to understand. Lepas tu kita klik generate. Okay, lepas tu dia tukar lah ayat dia ni. Okay, and later on kalau korang nak tukar ni dalam bahasa Melayu pun boleh. Sebab Canva ni kita boleh translate, okay, ke dalam apa-apa bahasa. Kalau korang dah okay, korang klik je insert. Artikel tu dia akan masuk dekat korang punya design tu lah. Kalau korang klik text ni kan, perasan tak kat sini ada perkataan Ask Canva. So korang klik. Lepas tu kat sini korang boleh lah nak rewrite semula ke teks tu, ataupun tukar teks tu jadi gambar, ataupun nak minta dia suggest improvement. Mungkin apa-apa yang kita sendiri tulis kan perlukan improvement, korang boleh minta Canva cadangkan apa improvement tu. Okay, so yang tu untuk teks, and then untuk brand, yang ni macam saya cakap lah tadi, apa-apa asset yang korang selalu guna yang melambangkan identiti korang, korang boleh masukkan kat sini. Yang ni pun kena ada Canva Pro. Lepas tu kita pergi dekat bahagian uploads. Okay, uploads ni tempat untuk korang upload file korang. Okay, korang klik je upload file, and then masukkan gambar ke PDF ke, pilih file yang korang nak masukkan, klik open. Nanti file korang tu dia akan duduk dekat bahagian upload ni lah. Kalau korang nak guna file yang korang dah upload tu, korang buka je lah bahagian upload ni, and then pilih file dari sini. Lepas tu kita pergi dekat bahagian tools. Okay, tools ni, okay, ni saya delete, saya buang. Tools ni untuk korang menggunakan air tangan sendiri. Nampak ada draw ni kan? Draw ni untuk korang lukis apa-apa. Okay, kita boleh tukar juga jenis pen. Yang ni highlighter sikit. Lepas tu yang ni pemadam. Tukar warna pun boleh tukar kat sini. Contohnya pen ni kan, saya nak tukar warna ungu. Lepas tu saya nak suruh dia tebal sikit, boleh lah macam ni. Kalau nak suruh dia kurang transparansi, nak suruh kabur-kabur sikit, macam tu, nampak tak? And then kita boleh juga masukkan shape, masukkan line, straight line, line yang ada curve macam ni. And kita boleh masukkan juga sticky notes, masukkan teks, masukkan table. Okay, bila section tools ni biasa digunakan? Okay, section tools ni biasa digunakan bila kita nak collaborate dengan someone. Okay, mungkin kita ada nak ajar orang kan, nak ajar anak murid kita. So kita buka whiteboard. Okay, kalau korang perasan dekat sini ada whiteboard ni kan, kita buka whiteboard ni. Lepas tu kita boleh tulislah guna tools ni. Lepas tu sticky note ni nanti orang lain boleh tulis nota juga, kita boleh tulis nota, anak murid kita boleh baca, macam tu. Faham? Lepas tu projek ni, design-design yang kita dah buat sebelum ni. Okay, ada dalam bentuk design dan dalam bentuk folder pun ada. Kalau kita dah masukkan design kita tu dalam folder, nanti bila kita pergi dekat projek, kita klik je lah folder mana kita nak, kita nampak design yang kita dah letak dalam folder tu. Terusnya apps. Okay, apps ni feature mind blowing jugalah yang Canva dah sediakan untuk kita. Okay, kalau korang tak guna, korang rugi. Kalau kita scroll ke bawah ni kan, ada banyak apps-apps yang korang boleh godek-godek dalam ni. Tapi yang paling best sekali, apps-apps dekat bahagian AI generation ni. Apps-apps kat sini diguna AI untuk bantu kita buat apa-apa je yang kadang-kadang kita rasa macam tak logik pun, kita boleh buat, tapi kita boleh. Contoh Cartoonify ni kan, apps ni dia boleh kartunkan gambar korang. Kalau korang nampak apps AI music ni, yang ni korang boleh buat music sendiri. Kalau korang nak tengok lebih detail, korang klik je. Nampak? Dia akan bagi tahulah apa function setiap apps ni. Ni generate unique copyright free music effortlessly with AI. Okay, nak buat apa lagi? Nak buat QR sendiri, tapi QR tu lawa-lawa, ada bentuk. Korang boleh guna Hello QR ni. Nak buat emoji sendiri, macam-macam jenis emoji, boleh klik emoji artist ni. Okay, image tu blur, nak upgrade bagi nampak sharp, boleh guna image upscaler ni. Macam-macam lah. Okay, kalau cerita pasal ni memang tak habis, so korang kena discover sendiri yang ni.
korang tak tahu kan apa benda. Contoh saya duk scroll ni, saya tengok ada apps Kawaii Art ni. Ni apa benda ni? Klik je lah nak tengok apa. So dia kata kat sini, transform text into adorable kawaii style image and photos. Maksudnya kita bagi teks kita, prompt kita apa, nanti dia akan hasilkan gambar yang comel-comel macam yang kat atas ni yang ditunjuk ni. Nampak tak? Memang speechless lah. Kita tak boleh nak letak semua. Yang ni korang discover sendiri okay? Yang ketinggalan lepas bahagian apps ni, korang akan nampak garis ni kan. Okay, dekat bawah ni dia akan letak apps-apps yang kita dah guna lah. Okay, so that mudah untuk korang nak cari balik, just in case korang nak guna lagi apps yang sama. Tapi kalau korang dah tak nak guna, korang boleh pangkah je lah. Nampak? Klik lepas tu pangkah je. So dah habis dah bahagian side panel kita. Saya akan tunjuk dekat korang macam mana kita nak mula design dekat kita punya workspace ni. Okay, so yang ni semua saya akan delete. Okay, saya akan besarkan sikit kat bawah ni. Kat bawah ni korang nampak zoom ni. Ini untuk zoom in, zoom out lah. Okay, dan untuk korang mula design dekat Canva ni, korang sentiasa boleh pilih sama ada korang nak start design from the scratch ataupun korang nak mula design menggunakan template yang dah disediakan oleh Canva. Saya suggest korang guna template yang Canva sedia lah kan, mudah sikit. Lepas tu lawa, tak payah nak pening-pening dah. Okay, jadi untuk tutorial ni saya akan guna template daripada Canva. Pergi dekat design ni and then katakan saya nak design seminar poster. So saya type seminar. Bawah ni dia dah keluar dah pilihan poster untuk seminar kita. Korang boleh pilih korang berkenan yang mana. Okey, katakan saya pilih poster ni, saya klik je. Poster tu terus masuk dalam working space kita ni. Okay, kita kecilkan sikit bagi nampak semua kan. Okay, dekat sini korang boleh mula edit lah. Okay, katakan saya nak buat seminar pasal road to 5 figures. Okay, kat bawah ni boleh delete je. Road to 5 figures. Okay, kalau korang perasan kan, bila kita klik tulisan ni, dia akan keluar edit bar dekat atas ni. So kita boleh edit lah apa-apa yang kita nak untuk teks ni. Katakan saya nak tukar jenis tulisan ni, saya klik kat sini, bahagian font. Lepas tu kita boleh pilih tulisan jenis apa yang kita nak. Okay, kalau korang nak jenis tulisan tangan, korang boleh klik handwriting ni. Nampak? Kita kalau tak nak tulisan tangan, saya clear balik. Lepas tu saya back and then saya nak Fredoka ni. Okay, kalau korang nak tukar semua tu dalam font Fredoka, korang boleh klik je change all ni. Semua tu akan tukar jadi Fredoka. Saya undo balik. Okay, now seterusnya kita boleh adjust size tulisan ni, nak besarkan ataupun nak kecilkan. Ataupun korang boleh drag je point kat ujung ni, nak besarkan ataupun kecilkan. Okay, tulisan dia kita boleh ubah juga. Klik text color ni. Okay, kalau korang nampak document colors ni, yang ni adalah warna-warna yang ada dalam dokumen ni lah. Photo colors ni pula warna-warna yang dia extract daripada gambar ni. Default solid colors ni warna-warna umum, warna default yang selalu digunakan. Default gradient colors pun ada. Okay, jadi korang boleh pilih nak warna apa. Let's say saya nak warna tulisan ni nak matchkan dengan warna yang ada dalam gambar ni, so boleh klik lah. Lepas tu saya nak change all. And then seterusnya kalau korang nak bold tulisan, boleh klik je bold. Tulisan yang jenis font Fredoka ni dia tak boleh nak bold sebab dia memang dah jenis bold dah. Nak sengitkan pun tak boleh. So bergantung pada jenis tulisan tu jugalah. Ada yang boleh bold, ada yang tak boleh bold. Kalau korang tengok Poppins kat bawah ni kan, font Poppins ni, yang ni kita boleh bold. Kita nak sengitkan pun boleh. Okay, andai katalah tajuk ni korang nak sengitkan juga, korang kena cari tulisan yang jenis lain lah yang kita boleh sengitkan. Okay, lepas tu kita boleh underline. Nak underline korang antik semula. Lepas tu korang boleh masukkan juga efek untuk tulisan ni. Korang klik efek and kat sini boleh pilih nak masukkan efek yang jenis apa kan. Katakan saya ambil yang outline ni. Okay, nampak? Kalau kita zoom in kan, tulisan tu dia dah ada outline dah kat tepi-tepi tu. So ketebalan outline tu kita boleh adjust. Warna pun kita boleh adjust. Tak nak warna green ni kan, tukarlah warna lain. Mungkin kita nak warna yang ni kan. Kalau kita scroll ke bawah lagi, nampak shape ni. Tulisan ni pun kita boleh bentukkan. Kalau korang nak lengkukkan korang punya tulisan tu, kliklah curve ni. Dia jadi melengkuk macam tu lah. Nak kurangkan dia punya lengkuk sikit, boleh buat macam ni. Lepas tu kecilkan lah. Okay, nak lengkukkan ke atas, kita pergi ke kiri lagi. Macam tu, nampak tak? So kita back semula, back lagi. Okay, asal. Seterusnya kita pergi ke animate. Animate ni kalau korang nak gerakkan korang punya tulisan tu, biasanya bila kita nak animate tulisan ni, dia sesuai lah bila kita nak buat presentation. Tapi kalau korang setakat nak buat poster macam ni je, gambar tak bergerak macam ni, tak payah animate lah, tak ada function. Okay, so boleh tengok
animation yang available kat sini. Okay, kita ada typewriter, Ascend, Heave, Block, macam-macam pilihan yang ada. Okay. And kalau korang scroll ke atas kan, nampak tak? Create an animation. Create an animation ni, korang boleh buat sendiri animasi apa yang korang nak. Saya tunjuk contoh satu Kita klik. Lepas tu, nampak dia ajar. Kita just drag je style animation yang kita nak. Buatlah. Drag. Macam tu kan. Nampak? Dah jadi animasi. Tapi dah macam apa dah. Dia punya movement tu dia tak smooth sangat. Jadi kita boleh adjust dia punya movement styles tu. Klik kat sini and then klik smooth. Itu lagi pelik. Okay, tak apa, kita tukar yang lain. Try steady. Boleh lah. Kalau korang nak laju sikit, buatlah laju. Bagi korang punya audience tu punya kepala. Senang, kita tak payah pun tak apa. Saya tengok macam ni pening kepala. Kalau korang nak buat animasi sendiri ni, tak sesuai sangat lah sebenarnya untuk teks ni. Okay, kalau teks ni kita guna je lah yang biasa ni. Mungkin sesuai bila korang nak buat cartoon animation ke, nak bagi budak tengah berlari ke, nak bagi balon bergerak naik ke udara ke, sesuai lah kita guna animasi ni. Okay, so saya nak buang balik benda yang saya buat ni. Tak nak bagi audience pening, kita klik delete path. And then, kalau korang nak gunakan style teks yang sama ni dekat teks yang lain, korang boleh klik je style teks ni and then klik copy style. Lepas tu letak aja dekat teks lain. Okay, katakan saya nak letak dekat bawah sekali ni kan, nak bagi sama dengan yang kat atas ni. So saya klik lah. Okay, dia macam paste style tu. Nampak tak? Dia dah ikut dah yang kat atas tadi, style yang sama. Okay, and kalau korang klik 3 titik kat hujung ni pula, yang ni dia ada strike through, dia macam potong lah perkataan tu. Okay, kalau kita klik, dia jadi macam tu, nampak tak? Okay, kita antik balik. Yang ni pula kalau kita nak besarkan ataupun kecilkan huruf, ini dah jadi huruf kecil semua, yang ni semua dah jadi huruf besar. Okay, now katakan dekat bahagian deskripsi ni saya nak masukkan point-point untuk seminar saya. So saya double klik. Okay, yang ni kita pindah letak atas sikit, kecilkan sikit, minute space. Okay, lepas tu kat sini saya double klik and then saya masukkan point untuk seminar saya. Bina konten menarik, bina audience, email marketing, close sale. So kat sini nampak ni sebenarnya dalam bentuk point ni. Jadi kalau korang nak letak point, boleh klik je list ni. Okay, nanti dia akan letak dalam bentuk point macam tu. Nak jenis lain pun boleh, jenis nombor, jenis bullet. Lepas tu kita boleh adjust juga advanced setting dia. Kalau korang nampak macam dekat-dekat sangat kan, tak best orang tengok, korang klik je dekat advanced setting ni. Lepas tu kita buat line spacing. Okay, nampak? Dia dah jarak dah. Okay, yang ni saya buang lah sebab nampak macam serabut. Kalau korang nak jarakkan antara huruf ni pun boleh. Korang klik advanced setting ni, buat letter spacing. Nampak? Dia punya antara huruf ni dah jarak dah. Okay, kalau korang nak dia straight je, nak pergi ke bawah macam ni, korang boleh besarkan macam ni. Dia korang just drag je lah, besarkan. Okay, so untuk letter spacing ni saya kurangkan sikit sebab tak perlu pun besar sangat. And kalau korang nak ubah dia punya kedudukan kan, sama ada korang nak letak kat tengah ataupun start daripada kanan ataupun start daripada kiri, korang boleh klik dekat bahagian alignment ni. Okay, ini dia akan jadi kat tengah lah semua. Kalau korang klik sekali lagi, dia akan start dekat hujung. And dia akan bermula dekat mana kotak ni bermula lah. So saya letak dalam keadaan asal balik. Kalau korang nak adjust posisi teks ni kan, korang boleh gerakkan macam ni. Tapi kalau korang malas nak gerakkan satu-satu macam ni kan, macam lambat kan, korang boleh group je. Okay, sebab kan kalender ni kan, ni teks ni pasangan dia. So kita groupkan je lah sekali. Highlight and then click group. So that mudah kalau kita nak letak kat mana-mana kan. Dia tak separate dah, dia gerak sekaligus. Ini pun sama, highlight group. Okay, nampak? Gerak mana-mana boleh. Kat bawah ni kita delete. Okay, lepas tu sekarang ni kedudukan dia berterabur kan. Kalau korang nak kemaskan dia dengan mudah, korang boleh highlight je yang mana yang korang nak kemaskan tu. Lepas tu korang klik position and then korang boleh pilih nak align elemen tu macam mana, korang nak susun elemen tu macam mana. Macam contoh sekarang kan,
saya nak susun semua ni duduk sebaris bermula dekat tepi ni. Jadi kita align elements, klik bahagian left lah. Okay. Kalau korang nak align belah kanan, bermula daripada belah kanan ni, korang klik right. Ataupun korang klik center, ikutlah yang mana mengikut kesesuaian korang punya design tu. And untuk space evenly ni biasanya kita guna bila elemen tu size dia sama besar. Macam ni kan tak sama besar, yang ni panjang ni, yang ni panjang ni, yang ni panjang ni. Jadi susah untuk korang tengok perbezaan dia. Tapi kalau elemen tu sama besar and dia duduk berterabur, korang boleh klik lah vertically, horizontally ataupun tidy up. Korang klik, nanti korang akan nampak dia akan tersusun dengan cantik. Saya tunjuk contoh lah. Okay, untuk elemen ni kan ada beberapa elemen. Saya duplicate sini, duplicate untuk menghasilkan elemen yang sama. Okay, yang ni kita delete dulu. Okay, yang ni semua kita delete nampak tak? Ni semua berterabur macam ni kan. So kita highlight semua. Lepas tu kita klik position and then kita klik tidy up. Nampak? Dia terus macam baris sedia. Dia terus duduk straight macam ni. So mudah lah untuk korang nak susun korang punya elemen tu. Tak adalah ambil masa lama sangat kan. Nak kena tarik satu-satu. Buat macam ni je, mudah. Jadi kita undo balik semua. Katakan korang nak masukkan background dekat belakang ni, korang boleh klik elemen. Lepas tu korang pergi dekat bahagian shape. Klik enter. And then dekat bahagian shape sini kita klik see all. Kat sini korang boleh pilih lah korang nak masukkan shape yang jenis macam mana. Katakan saya pilih shape ni. Nampak? Shape ni dah masuk dah dalam design kita. And kalau korang perasan, warna shape yang diberi ni dibagi match lah dengan kita punya design ni. So kita boleh letak as a background of this text. Okay, katakan shape ni saya nak nampak bagi kabur-kabur sikit. Baru style kan. Saya klik shape tu, klik transparency ni. Lepas tu kita boleh kurangkan dia punya transparency tu. Okay. And kalau kat bawah ni saya nak letak juga, just duplicate je lah. Okay, right click, duplicate. Lepas tu kita gerak ke bawah. And then kita letak dekat tarikh ni. Okay, kalau korang perasan, kenapa yang teks ni dia jelas nampak, yang dekat bawah ni teks dia tak jelas sangat nampak? Sebabnya sebenarnya shape ni dia duduk atas teks ni. Okay, dia macam lindung teks ni. Jadi cara korang nak bagi dia terang balik, korang kena letak shape ni belah belakang lah. Macam mana nak letak dekat belakang tu? Korang right click shape ni, lepas tu korang klik layer and then korang pilih send backward ni. Okay, dia akan hantar shape tu ke belakang. Nampak tak? Lepas tu kita boleh duplicate lagi untuk kat bawah ni. Nak duplicate dengan cara yang mudah, korang guna keyboard korang, klik Ctrl, klik D. Okay. Lepas tu kita layer sekali lagi, send backward. Saya duplicate satu lagi, Ctrl D. Cara mudah korang nak hantar shape ni ke layer belakang, korang boleh guna keyboard. Korang klik shape ni, korang klik Ctrl, lepas tu korang klik square bracket yang belah kiri. Okay, dia akan hantar shape tu ke belakang. Kalau korang nak bawa ke depan balik, terbalik je lah. Korang klik Ctrl, korang klik square bracket belah kanan. Okay, dia cepat sikit kerja. Nampak? Kalau nak gerak sekaligus, mudah je. Korang highlight semua and korang gerak je lah sekaligus. Okay. Okay, now kita nak masukkan gambar pula. Katakan saya dah simpan siap-siap gambar dalam device saya. Saya nak masukkan dalam design ni. So saya klik je upload. Lepas tu kita klik upload files ni. And then dekat sini kita boleh pilih lah gambar yang kita nak masukkan dalam design tu. Saya pilih gambar ni. Nampak tak? Dia dah masuk dalam bahagian upload sini. So nanti anda kata kalau korang nak guna lagi apa-apa yang korang dah upload dalam Canva ni, korang pergi je lah dekat bahagian upload ni. Okay, macam kita tengok kat sini, kita boleh upload video, kita boleh upload audio, kita boleh upload folders. Okay, so saya nak guna gambar ni, saya klik and then saya drag masuk dalam frame ni. Okay, kalau kita nak adjust posisi dia, kita double klik je. Lepas tu kita boleh adjust lah posisi yang sesuai. Okay, nak besarkan ke. Nampak? Kalau korang perasan kan, bila masukkan gambar dalam frame ni, gambar tu sebenarnya petak kan yang asal ni kan. Okay, bila masukkan dalam frame ni dia jadi bulat. Sebab apa? Sebab frame ni bulat. Kalau korang nak frame yang style lain, korang boleh klik je elements ni. Okay, kita clear yang ni. Lepas tu kita pergi dekat bahagian frame ni, kita
klik see all. Ada macam-macam jenis lagi frame, okay? Korang boleh pilih lah frame mana yang korang rasa lagi macam style ke apa kan. Katakan saya nak frame yang jenis ada wavy-wavy sikit macam ni kan. Klik je lah. Okay, untuk gambar ni kita delete dulu. Kita klik, nampak? Klik delete. Bila kita klik delete tu dia ada pilihan sama ada kita nak delete image ataupun delete frame. Delete image ni maksudnya kita delete gambar je lah. Kalau kita delete frame, kita delete sekali dengan gambar, sekali dengan frame. Saya klik delete frame. Okay, kita letak frame baru ni. Frame yang ada wavy-wavy sikit kan. Lepas tu kita pergi balik dekat upload and dah masukkan semula gambar ni. Nampak? Dah jadi, daripada bulat tadi, gambar tu pun dah jadi wavy-wavy dah. And kalau korang tak jumpa jenis frame yang korang nak, korang boleh create frame korang sendiri guna apps ni lah. Dekat apps ni dia ada frame maker. Frame maker ni korang boleh buat sendiri frame yang korang nak. Untuk gambar ni kan, kalau korang nak cabut semula daripada frame dia, korang just right click je and then korang boleh klik detach image ni. Dia dah terkeluar balik daripada frame asal ni. Okay, now kita tengok gambar ni kan. Okay, kalau korang perasan, bila korang klik gambar ni kan, dia ada edit bar kat atas ni untuk korang edit lah gambar ni. So, cara korang nak edit, korang boleh klik edit and then boleh pilih nak buat apa. Contoh, saya nak guna filter kan. Filter fresco ni baru nampak lagi macam cinematic gitu kan. Ataupun korang nak letak apa-apa efek ke, nak letak efek shadow boleh. Efek shadow ni dia akan ada bayang-bayang lah dekat belakang. Okay, dia ada pilihan bayang-bayang yang kita boleh letak. Korang boleh pilih je. Okay, ada efek-efek lain lagi yang korang boleh guna. Macam contoh kalau saya nak letak efek blur ni kan. Okay, klik blur. Lepas tu kita boleh blurkan whole image. Okay, intensity ni kita naikkan. Nampak gambar tu dah jadi blur dah. So gambar-gambar yang blur ni biasanya sesuai lah untuk kita jadikan background something. Okay, katakan saya nak blur part-part tertentu je, saya boleh klik brush ni and then size brush ni kita boleh besarkan atau kecilkan. Saya nak besarkan sebab saya nak blur semua orang, kecuali yang kat depan ni je seorang. So boleh blur lah. Kita just lorek je bahagian mana kita nak blur tu. Mungkin korang nak fokus yang kat depan seorang ni je kan. Mungkin dia artis ke apa, nak fokus kat dia je. Yang lain-lain ni blur lah. Lepas tu kita back. Nampak? Gambar tu dia dah jadi blur dah. Semua yang kat belakang, tinggal yang kat depan ni je tak blur. So kita back semula. Okay, kalau kita pergi dekat eraser ni, dia ada magic eraser dan pixel eraser. Pixel eraser ni, kalau contoh korang nak lubangkan gambar tu, okay. Saya tunjuk contoh Okay, saya klik. Lepas tu saya nak lubangkan mungkin dekat tengah ni. Lepas tu kita klik done. Nampak tak? Gambar tu dia dah jadi berlubang. And kita boleh nampak background kat belakang tu apa. Faham tak? So kalau korang rasa ada keperluan untuk lubangkan gambar korang tu, bolehlah guna pixel eraser ni. And then kalau korang tengok dekat sini, dia ada 3 colour kan. Okay, mungkin korang tertanya-tanya kenapa ada 3 colour. Sebab dalam gambar ni dia menggunakan 3 colour ni untuk menghasilkan style yang cinematic macam ni. Kalau korang nak tukar warna, boleh je, klik je lah. Let's say saya nak tukar warna ni kan, jadi warna light orange. Nampak? Terus masuk zaman-zaman dulu. Okay, kalau korang nak tukar colour brown ni, tukar jadi hitam. Yang ni terus macam ada kematian ke apa kan. So macam tu lah. Lepas tu kalau korang nak letak border dekat korang punya gambar tu, boleh klik je border and then boleh pilih border tu nak besar mana, nak jenis border yang macam mana. Penjuru gambar ni kalau korang nak bagi dia macam bulat sikit kan, korang just increasekan corner rounding. Nampak? Gambar yang tadi bentuk petak terus jadi bulat. Lepas tu kalau kita nak crop pun boleh. Crop gambar ni, buang mana-mana yang mungkin korang rasa tak perlu kan. Kita back balik. Lepas tu kita boleh flip juga gambar ni. Klik flip. Flip ni dia macam terbalikkan. Nak terbalikkan ke kanan ke kiri, kita pilih flip horizontal ni. Nak terbalikkan ke atas ke bawah, klik flip vertical ni. Okay. Lepas tu transparency ni pun sama macam text tadi untuk kita kaburkan. Animate pun sama dan position pun samalah, dia punya fungsi dia. Okay, now katakan korang nak masukkan link WhatsApp korang dalam text register now ni. Boleh je, tak masalah. Korang just right click je and then klik link.
Lepas tu kat sini korang masukkan lah link WhatsApp korang, and then klik done. Okay, bila korang dah masukkan link korang dalam teks ni, dia akan jadi bergaris macam ni. Tu tandanya link tu dah masuk lah dekat dalam teks ni. Nanti bila orang klik teks ni, dia orang akan dibawa kepada link yang korang letak dalam teks ni. Okay, so contoh sekarang saya tengah letak link WhatsApp kan. So nak lagi proper, masukkanlah emoji WhatsApp. Klik je bahagian elements ni, and then kita type WhatsApp. Okay, so saya pilih emoji ni, kecilkan sikit. Okay, ni kita besarkan sikit bagi korang nampak lagi jelas. Ni kita letak sini. Okay, dia punya warna ni kita tukar warna cerah lah, sebab tak elok background gelap, yang kat depan ni pun gelap. Kalau background ni dah gelap, yang depan ni biar cerah lah, dan sebaliknya. Okay, so kita klik WhatsApp ni, kita bagi warna cerah sikit, klik color. Saya pilih warna hijau cerah ni lah. Okay, ataupun hijau ni pun okay. Silap. Klik emoji, klik graph screen ni. Okay, satu lagi saya nak share. Kalau elemen tu korang tak nak bagi dia bergerak kan, tak nak kacau dia apa-apa, korang boleh right click and then korang boleh klik lock. Bila korang dah lock elemen ni, apa-apa yang lain yang tengah berlaku, elemen yang korang dah lock tu, dia takkan dikacau. Contohnya korang highlight semua ni kan. Okay, lepas tu korang gerakkan ke kanan ke kiri. Nampak tak? Korang nampak tak corak yang kat atas ni dia tak bergerak sebab kita dah lock. Tapi corak yang kat bawah ni dia bergerak sekali sebab kita tak lock kan. Sebenarnya kita nak gerakkan konten kat tengah ni je, tapi dengan corak-corak pun bergerak. So cara dia, kita lock lah kalau tak nak bergerak juga yang ni. Right click tu, lepas tu lock. Okay, so kalau korang highlight semua ni pun tak ganggu dah corak-corak tu. Let's say korang dah puas hati dengan design korang ni. Okay, jangan lupa untuk namakan korang punya design ni. Katakan saya namakan seminar poster. Nak namakan dekat atas ni Lepas tu kita klik enter, and then download tu korang boleh klik share, and then kalau tengok access level ni ada pilihan. Kalau korang nak share korang punya design ni dengan orang lain, korang kena pilih anyone with the link. Korang boleh bagilah pilihan untuk diorang nak edit ke, nak komen je ke, nak tengok je ke. Kena kata korang nak suruh orang lain adjust korang punya design tu. So korang pilih anyone with the link ni, korang pilih option can edit, korang copy link dan bagi dekat member korang tu. Nanti dia boleh edit. Now saya nak download file saya ni, nak bagi dekat audience saya kan. So saya klik download, and dekat bahagian file type ni ada beberapa pilihan. Okay, dia ada JPEG dengan PNG. JPEG ni kualiti dia kurang sikit daripada PNG, and JPEG ni sesuai lah kalau korang just nak sharing gambar online. Tapi kalau gambar tu melibatkan gambar-gambar yang kompleks, korang gunalah PNG. Lepas tu kita boleh simpan juga dalam PDF standard dan PDF print. PDF standard ni kualiti dia kurang sikit berbanding dengan PDF print. Jadi kalau korang nak share online je PDF korang tu, sesuai lah guna PDF standard. PDF print ni pula sesuai kalau kita nak print kita punya PDF ni. Okay, so that kita dapat kualiti print yang bagus. SVG ni untuk 55 vektor lah kalau nak guna web design ke apa. MP4 video ni untuk download dalam bentuk video. And then untuk GIF ni kalau korang nak buat video pendek-pendek, short clip. PPTX ni dalam bentuk PowerPoint. Jadi untuk design saya ni, yang paling sesuai untuk saya download adalah dalam bentuk PDF standard je. Sebab saya nak share PDF saya ni secara online, and bila audience saya dapat PDF saya ni, dia boleh klik link yang saya bagi ni, and dia akan dibawa ke WhatsApp saya. So klik share, klik download, dia pun dah suggest PDF standard dah. Betul lah tu. Lepas tu kita boleh klik download. Okay, and andai kata korang ada banyak page yang korang nak buat, korang boleh just klik je page ni. Okay, korang boleh sambung page yang seterusnya. Kalau korang nak duplicate page yang sama, nak sama sebiji macam yang ni, korang klik duplicate page, dia akan keluar sama macam kat atas ni. Yang ni sesuai lah kalau mungkin korang nak test warna lain pula kan, tengok mana yang lagi lawa, tukarlah warna buat comparison. And satu tips untuk korang sebenarnya kan, kalau korang nak tambah page lain, tak semestinya korang kena tambah A4 document je. Korang sebenarnya boleh tambah je design-design jenis lain. Contoh kan, klik dekat anak panah bawah ni, nampak korang boleh tambah sheet, korang boleh tambah dokumen, presentation, whiteboard, social media, video.
Boleh tambah email, boleh tambah dekat page seterusnya. Mudah lah kan. Okay, kalau kita klik more, kita boleh custom size juga. Page yang seterusnya tu kita nak size berapa. Saya nak tambah yang jenis landscape pula. So saya type je F4 document, keluar dah. So saya tambah yang jenis landscape. Okay, nampak yang kat atas ni portrait. Dah masuk page yang ketiga ni, dia dah jadi landscape dah. Style tak? Setiap page ni korang boleh berikan nama. Okay, boleh tulis dekat ruang kat atas page ni, kan, boleh bagi nama. Bila korang bagi nama macam ni kan, kalau korang download file korang dalam bentuk gambar, setiap gambar tu dia akan ada nama masing-masing ikut apa yang korang tulis ni. Tapi kalau korang download as a PDF, dia akan ikut nama yang kat atas ni lah. Kecuali kalau korang download sebagai PDF yang berasingan, barulah dia namakan ikut page masing-masing. Kat bawah ni pula, yang ni adalah page thumbnails. Bila korang klik page thumbnails ni, dia akan jadi macam ni paparan dia. Kat sini tempat kita design, and kat sini mini page lah. Tenang untuk korang nak rujuk. Nak kalau korang buat banyak-banyak page kan, boleh rujuk page kat sini. Lepas tu kita ada juga grid view. Grid view ni untuk kita tengok secara keseluruhan lah. Mudah untuk kita tengok page-page yang ada dalam design kita tu. Mungkin korang ada nak pergi ke page tertentu kan, tapi korang tak tahu page ke berapa. So instead of korang just scroll, korang boleh klik je grid view ni, and then korang tengok kat sini mana satu page yang korang nak tu. Now saya nak buat sharing sikit dengan korang apa kelebihan bila korang guna Canva Pro. Korang mungkin tak pernah guna Canva Pro sebelum ni, tapi kalau korang guna, korang tahulah kenapa ramai yang subscribe ke Canva Pro. Katakan saya ada gambar ni kan. Okay, gambar ni kalau korang nak buang background ni dengan sekelip mata, korang boleh klik je background remover kat atas ni. Korang klik, background ni terus hilang. Okay, kita back balik. Okay, kalau korang pergi dekat bahagian edit kan, lepas tu korang nampak bahagian Magic Studio ni, nampak biji generator ni. Background generator ni fungsi dia, kalau korang nak ubah background gambar ni jadi background lain, so korang boleh klik background generator, and then kat sini korang boleh tulis lah nak background apa. Katakan saya tak sure nak background apa, tapi saya nak dia suggest kat saya, so saya klik inspire me. Lepas tu saya klik generate. Nampak dia dah tukar ke background baru. Untuk saya nak background lain kan, lepas tu blue sky with fluffy cloud, boleh lah klik generate. Okay, kalau korang baca ni macam korang tak nak macam tu, korang klik lah lagi. Only light streaming through a nearby window. Okay, so saya suka yang ni, jadi saya klik generate. Dah lain dah background dia. Okay, lawa pun lawa. Magic Eraser ni pula fungsi dia kalau korang nak padam apa-apa objek yang ada dalam gambar ni hanya dengan satu klik. So boleh pilih klik ni, and then let's say saya nak padam buah strawberry ni kan, saya klik erase. Nampak dia dah padam dah sebiji buah strawberry tu. Okay, lepas tu lagi, ni saya nak tunjuk lah betapa powernya Canva Pro ni. Okay, Magic Grab ni kita macam grab objek yang ada dalam gambar ni, lepas tu kita boleh bawa ke mana-mana yang kita nak. Kita klik Magic Grab. Okay, so saya nak grab kek ni sekali dengan dia punya pengalas ni. Klik grab. Nampak? Dah, kita boleh cabut dah benda ni saja daripada gambar ni. Gambar ni kalau tak nak, buang je lah. Baling je macam tu. Dah dapat kek je. Style kan? So kita back lagi sebab kita nak tunjuk contoh lagi. Okay, pasal ada grab text ni dia lebih kurang je macam gambar, cuma dia akan detect text lah yang ada dalam gambar tu. Lepas tu kita boleh grab text tu. Bila kita dah grab text tu kita boleh edit lah. Image tu video ni daripada gambar keras kita tukar jadi video. And then last one Magic Expand. Magic Expand ni untuk gambar yang korang guna tu tak cukup luas untuk cover background dekat belakang ni. Korang boleh lah klik Magic Expand ni. Okay, klik gambar ni, saya klik Magic Expand. So saya klik more page, klik expand. Nampak? Dia besarkan gambar kita tu. Tadi besar ni kan, dia luaskan sehingga cukup page kita tu. Dia tolong create lah background tambahan yang bersesuaian. Memang feature-feature yang mind blowing lah. Yang satu lagi, kalau korang ada Canva Pro kan, korang boleh resize design korang tu hanya dengan satu klik. Let's say design asal korang tu dalam bentuk A4, lepas tu korang nak tukar dalam bentuk A5, korang boleh klik je resize ni, and then korang boleh type lah kat sini size apa yang korang nak, size A5 kan. Klik je, lepas tu klik copy and resize.
Nak tukar ke size A3, type A3, klik A3, lepas tu klik copy and resize. Memang sangat berbaloi guna Canva Pro ni. Plus korang dapat lagi banyak aset-aset yang lawa-lawa, cantik-cantik. Jadi saya sangat suggest lah untuk korang dapatkan Canva Pro ni. Link untuk dapatkan Canva Pro saya akan letak dalam description box. Korang boleh klik kat situ. Please belajarlah design guna Canva ni. Sebab Canva ni adalah tools yang penting nak zaman sekarang ni kan. Zaman semua benda kita nak kena guna online. Saya akan share banyak lagi info lain berkaitan Canva. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.